So milikkan perniagaan ni saya dah bincangkan pada minggu lepas juga. Okay, so pada minggu lepas saya dah bincangkan, saya dah cerita berkaitan dengan definisi, ciri-ciri usahawan, dan satu lagi saya dah cerita berkaitan dengan milikkan tunggal. Okay, milikkan tunggal ni ada 3 jenis kalau ikut kita punya syllabus. Okay, milikkan tunggal dia terbagi kepada milikkan perniagaan dia terbagi kepada 3. Okay, satu adalah milikkan tunggal, satu adalah perkongsian, dan satu adalah syarikat berhad menurut share. Okay, yang ketiga ni saya tak sempat explain pada minggu lepas lah. Okay, so yang ketiga ni saya cuba explain, saya cuba terangkan pada minggu ni. Okay, so kita terus kepada jenis yang ketiga tu. Okay, iaitu syarikat berhad menurut share. Okay, syarikat berhad ni maksudnya adalah satu perniagaan yang dimiliki oleh sekumpulan individu, okay, maksudnya lebih daripada 2 yang menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Okay, so ada 2, maksudnya ada 2 jenis syarikat berhad. Okay, satu adalah syarikat persendirian dan satu lagi syarikat awam. Okay, so tolong ingat, pada syarikat berhad ni, menurut share ni adalah satu perniagaan yang dimiliki oleh 2 ke atas, okay, individu yang menyumbang modal dan diberi share kepentingan dalam syarikat. Okay, so kita cuba tengok satu persatu. Syarikat persendirian dengan syarikat awam. So apa beza dia? Okay, so syarikat persendirian berhad ni, okay, persendirian ni dia ahlinya terdiri daripada 2 hingga 50. Okay, 2 hingga 50, maksimumnya adalah 50 orang. Okay, modal untuk syarikat ni daripada jualan share kepada ahli-ahlinya. Okay, penubuhan syarikat persendirian berhad dia tertunduk kepada Akta Syarikat 2016. Okay, liabilitinya adalah terhad diuruskan oleh lembaga pengarah yang lantik. Okay, so maksudnya daripada bilangan ahli tadi ada seorang ahli pengarah yang dilantik untuk menguruskan perniagaan tersebut. Okay, syarikat dan pemegang share merupakan 2 entiti yang berasingan. Okay, untung dan rugi diagihkan dalam bentuk dividen kepada semua ahlinya dan cukai berdasarkan kepada cukai syarikat. So kalau kamu tengok kedai-kedai, okay, yang ada tulis Persendirian Berhad, SDN, BHD apa semua tu, Persendirian Berhad. Okay, so itu adalah syarikat Persendirian Berhad. Okay, satu lagi adalah syarikat awam. So syarikat awam ni contohnya macam saya tunjukkan tadi kat bawah tu. Okay, contohnya seperti Peraksana, AirAsia, Felda, Rapid, okay, apa lagi? TNB. Okay, so itu adalah syarikat awam. So bilangan ahlinya dia terdiri daripada 2 orang, minimum 2 orang, dan dia tak ada had. Dia tak ada had berapa. Okay, modalnya adalah daripada jualan share kepada orang awam. Okay, penubuhannya tertakluk kepada Akta Syarikat 2016, sama juga macam Persendirian Berhad. Liability ni adalah terhad diuruskan oleh lembaga pengarah yang dilantik. Okey, syarikat dan pemegang share merupakan 2 entiti yang berasingan. Okey, untung dan rugi diagihkan dalam bentuk dividen dan bonus. Cukai berdasarkan kepada cukai syarikat. Setiap ahli perlu membayar cukai pendapatan perorangan dan cukai syarikat. So secara okay, syarikat awam ni kan, setiap keuntungan dia, dia punya prestasinya semuanya perlu diwawarkan ataupun dimaklumkan kepada orang awam. Itu maksudnya kalau syarikat berhad tadi, Persendirian Berhad tadi, dia punya keuntungan apa semua, semuanya dalam lingkungan ahlinya yang tahu saja. So kalau syarikat awam, dia perlu didedahkan kepada orang awam.
Okey, so apa kelebihan dan kelemahan syarikat berhad menurut share ni? Okey, kelebihan dia, liability pemegang share terhad. Jangka hayat perniagaan lebih panjang dan terjamin. Kemampuan untuk menarik modal, mempunyai sumber modal yang besar berbanding dengan milikan tunggal dan perkongsian. Okey, kalau comparekan tu, maksud compare yang dua sebelum ni, okey, syarikat berhad ni mempunyai sumber modal yang besar. Okey, kelemahan dia, bilangan pemegang share adalah terlalu ramai, kurang kerahsiaan syarikat sebab dia perlu didedahkan, dia perlu diberitahu kepada orang. Okey, pelbagai cukai dikenakan dan proses pembubarannya adalah agak rumit. Okey, so itu adalah tiga jenis milikan perniagaan yang perlu kamu tahu. Okey, kita pergi yang seterusnya berkaitan dengan peluang usahawan untuk memulakan perniagaan. Okey, setiap usahawan sebelum nak mewujudkan perniagaan, dia perlu membuat kajian, bersedia dan memahami perjalanan perniagaan. Okey, so antara faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum usahawan nak mewujudkan perniagaan, satu adalah modal. Okey, dia perlu fikir berkaitan dengan modal. Modal ni, dia perlu pastikan modal dia mencukupi. Okey, sama ada modal ni daripada mana. Itu dia perlu fikirkanlah. Okey, yang kedua, kemahiran. Okey, yang ketiga, lokasi pemilihan. Yang keempat, stok. Yang kelima adalah latihan. Yang keenam, pemasaran. Dan yang ketujuh adalah bidang profesional. Okey. So, ada 7 komponen ataupun 7 faktor yang perlu diambil kira sebelum usahawan mewujudkan perniagaan. Okey. So, kita tengok satu persatu. Okey, modal. Modal ni, macam saya bagi tu tadi, dia perlu fikir berkaitan dengan modal. Modal ni dia nak dapat daripada mana? Sama ada daripada pinjaman peribadi, kewangan sendiri, okey, daripada share, so pinjaman dan sebagainya. Okey, bagaimanapun di negara kita ni ada beberapa agensi yang menyediakan sumber modal. Contohnya seperti Bank Pembangunan Malaysia Berhad dan Perbadanan Nasional lah, PNS tu. So itu adalah dua badan yang menyediakan modal kepada usahawan untuk memulakan perniagaan. Okey. Yang kedua, faktor yang perlu diambil kira tadi adalah kemahiran. Okey, usahawan perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum menceburi dunia perniagaan ni lah. So, apa kemahiran yang perlu dia ada? Kemahiran yang perlu dia ada sepertinya pengurusan kewangan, okey, pemasaran, penggunaan media-media sosial. So, sekarang ni pada zaman sekarang, cuba kamu perhatikan, kebanyakan semua menggunakan media sosial untuk memasarkan produk mereka. Okey, penggunaan teknologi maklumat, okey, bagaimana dia menggunakan teknologi maklumat untuk memasarkan produk mereka. So itu adalah kemahiran-kemahiran yang perlu diketahui oleh seseorang usahawan. Okey, yang ketiga adalah lokasi. Lokasi yang strategik. Satu, tumpuan orang ramai. Okey, yang kedua, berhampiran dengan pelanggan dan pembekal. Yang ketiga, kemudahan infrastruktur dan mudah dikunjungi. So, yang keempat ni adalah mudah dikunjungi. So, ini adalah faktor-faktor pemilihan lokasi yang baiklah untuk seorang usahawan. Okey, saya ulang lagi sekali. Tumpuan ni mesti tempat orang ramai. Berhampiran dengan pembekal dengan pelanggan
Okey, kemudahan infrastruktur dia dan dia mudah dikunjungi. Okey, yang keempat adalah stok. Stok tu apa? Stok tu adalah barang yang disimpan dan dijual kepada pengguna. Okey, pembelian dan stok yang banyak dapat mengurangkan kos pembelian. Pembelian barang yang dibeli secara borong harganya lebih murah berbanding dengan harga runcit. So cuba kamu tengok dekat mana ya? Dekat tempat-tempat borong kan. Cuba kamu tengok. Kalau kita beli banyak, harganya lebih murah berbanding jika kita beli satu-satu. Okey, so selalunya usahawan ataupun peniaga dia akan beli barang banyak dan dicuba jual semula. Okey, perjalanan stok bergantung kepada kaedah pemasaran. Okey. Yang kelima adalah latihan. Okey, usahawan perlu menghadiri kursus dan latihan usahawan. Okey, pelbagai latihan apa panggil? Ada disediakan seperti latihan keusahawanan, kursus perniagaan dalam talian dan kursus pemasaran. Okey, yang keenam adalah pemasaran. Apa dia pemasaran? Merupakan penyumbang kepada aliran duit masuk kepada syarikat. Okey. Pemasaran dia memerlukan kos yang tinggi. Namun, jika kita pandai menggunakan kreativiti, kos pemasaran dapat dikurangkan dan jualan akan dapat meningkat. So, cuba kamu tengok perhatikan sekarang. Macam mana dia menggunakan media sosial, macam mana usahawan sekarang menggunakan media sosial. Terutamanya Twitter, terutamanya Instagram untuk dia mempromosikan produk-produk mereka. Okey? Dan akhir sekali, faktor untuk memudahkan perniagaan ini adalah bantuan profesional. Okey. Terdapat banyak bantuan ataupun agensi-agensi ini yang menyediakan bantuan-bantuan profesional kepada peniaga ataupun usahawan seperti MARA. Okey, apa tujuan MARA? Kalau kita tengok balik, dia ditubuhkan untuk membimbing, membantu, melatih dan menggalakkan usahawan Bumiputera supaya aktif dalam perniagaan. So kalau kamu tengok, MARA juga dia menyediakan bangunan, dia menyediakan kawasan, dia menyediakan skim peminjaman. So banyak banyak yang MARA sediakan kepada usahawan-usahawan Bumiputera untuk dia aktif dalam memulakan perniagaan. Okey, so habis berkaitan dengan saya nak fokuskan pada hari ini. Satu adalah syarikat menurut share. Harap kamu boleh faham, kamu boleh bezakan antara ketiga-tiga milikan perniagaan tadi lah. Milikan tunggal, perkongsian dengan syarikat menurut share. Dan yang kedua yang saya nak terangkan adalah faktor yang perlu diambil kira oleh usahawan sebelum memulakan perniagaan.